Antara paparan menarik hari ini. Teruskan menghasut, ini khabar baik buat pencetus isu 3R. UMNO guna desakan politik untuk pengampunan Najib. Abdul Hadi, Muhammad Fawaz, disiasat kenyataan berunsur perkauman. Logo Perikatan Nasional kekal sama seperti kaedah PRU ke-15. Suruhanjaya Syarikat Malaysia mengembangkan skim pendaftaran perniagaan percuma kepada golongan mahasiswa yang dilihat berminat menjana pendapatan melalui media sosial. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, skim tersebut telah diperkenalkan sebagai salah satu inisiatif SSM khas kepada golongan B40 untuk membantu mereka mendaftarkan perniagaan. Katanya, melalui inisiatif ini, golongan B40 yang menjalankan perniagaan tidak kira sepenuh masa atau secara sambilan, online atau offline, akan memperoleh banyak manfaat sekiranya mendaftarkan perniagaan mereka di SSM. Inisiatif ini juga dikembangkan kepada pelajar IPT yang acap kali kita dengar berminat menjana pendapatan melalui platform seperti TikTok, FB Live dan sebagainya. Salahuddin berkata, beliau berharap inisiatif skim pendaftaran perniagaan prihatin dapat membantu menambah baik status sosioekonomi masyarakat di negara ini. Kementerian menyasarkan 20,000 individu bujang B40 dan pelajar IPT mendaftar perniagaan melalui SSM menjelang hujung tahun ini. Rekod menunjukkan dari Januari hingga 8 April lalu, sebanyak 13,255 syarikat telah didaftarkan. Skim pendaftaran percuma itu merangkumi perniagaan milik dan tunggal, guna nama sendiri seperti dalam kad pengenalan dan guna nama thread. Inisiatif tersebut hanya untuk tempoh 1 tahun atau 1 kali permohonan. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bersetuju semua kerusi penyandang akan kekal kepada parti yang menang pada pilihan raya umum ke-14 bagi pilihan raya negeri di 6 negeri nanti. Ketua Setiausaha PH Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan kata sepakat itu dicapai menerusi perbincangan awal mengenai pembahagian kerusi untuk PH dan PN pada PRN nanti. Keputusan yang kita buat di peringkat Sekretariat Pusat, dia kena perturunkan ke bawah. Jadi beberapa negeri sudah berlaku, kita masih ada masa lagi. Dan kita yang penting, kita telah pun bersetuju dengan beberapa parameters. Parameters itu penting. Incumbency kekal. Itu contohlah kan. Dilaporkan 6 negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu mencapai persetujuan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing pada tempoh 2 minggu terakhir Jun ini bagi memberi laluan kepada PRN. Beliau berkata rundingan pembahagian kerusi di peringkat negeri sedang berjalan ketika ini dan ia dibuat berdasarkan keputusan di peringkat Sekretariat PH yang disampaikan di negeri terlibat. Jika akan selesai di peringkat negeri. Jika tak selesai peringkat negeri, barulah hal itu diserahkan kepada pimpinan pusat untuk kami urus. Anda boleh disiasat pada kadar segera dengan siasatan dikemukakan kepada pejabat peguam negara dalam tempoh 7 hari. Setiausaha PDRM Datuk Nursia Muhammad Sa'aduddin berkata, siasatan dikendalikan Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah. Menurutnya, sebanyak 7 kertas siasatan dibuka membabitkan kes 3R bagi tempoh 27 Mac hingga 6 April lalu. Katanya, daripada jumlah itu, 4 kes adalah berkaitan penghinaan institusi diraja, 2 kes membabitkan penghinaan agama dan 1 kes membabitkan elemen perkauman. PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak sewenang-wenangnya memuat naik gambar, video sensitif dan seumpamanya yang melangkaui aspek 3R. Sehubungan itu, Nursia berharap orang ramai bijak menggunakan media sosial bagi memelihara keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum serta agama. Katanya, sebarang bentuk penularan berita palsu berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegetaran awam melalui platform media sosial akan diambil tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesisaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan
bahawa pemimpin Islam bukan hanya bercakap tentang Melayu, sebaliknya perlu mengamalkan nilai murni termasuk tidak rasuah. Perdana Menteri berkata pemimpin perlu memikul amanah untuk menjaga segenap lapisan rakyat. Ini kalau pemimpin, orang Islam yang pimpin, bukan setakat cakap soal hidup Melayu dan berjuang guna Islam, tetapi tak menjadi contoh jaga negara sebagai satu amanah membela nasib rakyat terbanyak. Jadi itu, bagi orang tengok, oh ada orang Melayu yang bersih dan tidak korup. Ada orang Melayu yang betul-betul jaga dan prihatin nasib orang yang susah. Menurutnya, jika apa yang dianjurkan dalam Al-Quran benar-benar difahami, keseimbangan dan kesederhanaan boleh menjadi salah satu kelebihan terbesar dimiliki oleh pemimpin Islam. Mana Allah janjikan kepada kita ini, umat yang mempertahankan keseimbangan. Dia tahu tanggungjawab dunia dan akhirat, iman dan ilmu, akal dan kalbu, rohani dan jasmani, man and nature, manusia dan persekitaran, kehidupan. Sebab itu tak boleh langgar segala tumbuh-tumbuhan ni, bukit bukau dirobohkan, balak ditebang sesuka hati. Jahanam kerana tidak ada equilibrium atau keseimbangan. Yang bila kerusakan, fasad yang berlaku itu selalunya menimpa rakyat, terutama rakyat yang lebih rendah kedudukan mereka atau lebih miskin. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin mendakwa UMNO menggunakan desakan politik dalam usaha mendapatkan pengampunan diraja untuk bekas presidennya Najib Razak. Menurutnya, permohonan pengampunan melibatkan prosedur tertentu dan Perikatan Nasional faham bahawa ia di bawah bidang kuasa lembaga pengampunan. Katanya, setahu saya siapa yang boleh mohon, namun UMNO menggunakan desakan politik. Pada 7 April lalu, Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebulat suara untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh untuk Najib. Ia selepas permohonan Najib untuk semak semula sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah SRC International berjumlah 40 juta ringgit ditolak Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 4-1 pada 31 Mac lalu. Polis Diraja Malaysia serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sudah membuka kertas siasatan berhubung kenyataan berunsur perkauman membabitkan 2 wakil rakyat daripada Perikatan Nasional. Kertas siasatan itu dibuka ke atas Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang serta Ahli Parlimen Pematang Pauh Muhammad Fawaz Muhammad Jad. Abdul Hadi disiasat kerana mendakwa golongan bukan Islam dan bukan Bumiputera adalah punca gejala rasuah di Malaysia. Manakala Muhammad Fawaz pula didakwa memfitnah orang bukan Islam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, siasatan ke atas Abdul Hadi dan Muhammad Fawaz dibuat mengikut Seksyen 505(c) Kanun Kesisaan berkaitan niat mengapi-apikan atau mungkin mengapi-apikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap golongan atau kaum lain. Beliau berkata siasatan ke atas 2 wakil rakyat itu turut dibuat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Katanya, ia berhubung kenyataan dikeluarkan Ahli Parlimen Pematang Pauh Muhammad Fawaz yang dilaporkan membuat fitnah ke atas orang bukan Islam dan kenyataan dilaporkan Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi berkenaan golongan bukan Islam dan bukan Bumiputera adalah punca kejadian rasuah di Malaysia. Memandangkan kedua-dua kes masih dalam tindakan PDRM, saya tidak berhasrat mengulas lanjut untuk tidak mengganggu siasatan sedang dilaksanakan. Sebelum ini, Muhammad Fawaz menerusi entry di Facebooknya dilaporkan berkata, dalam sirah belum pernah ada sejarah kafir ada keinginan untuk memartabatkan agamamu wahai Muslim, tetapi menjatuhkan agamamu selalu diingatkan dalam Al-Quran. Namun tidak lama kemudian, dia memohon maaf dan berkata, kenyataan berkenaan ditulis dan dimuat naik oleh pengendali Facebooknya. Selain berharap isu berkenaan tidak diperbesarkan kerana kenyataan itu sudah dipadam. Sementara itu, Abdul Hadi menerusi kenyataannya pada Ogos tahun lalu, mendakwa golongan bukan Islam dan bukan Bumiputera sebagai kumpulan majoriti menjadi perosak politik dan ekonomi negara selain memberi perbandingan melawan rasuah dengan usaha mencegah penyakit denggi.
Perikatan Nasional akan menggunakan kaedah sama dengan pilihan raya umum ke-15 mengenai logo parti bagi pilihan raya negeri nanti. Pengerusinya Tan Sri Mahyadin Yassin berkata, bagi Kelantan dan Terengganu, Perikatan Nasional akan menggunakan logo PAS, manakala negeri lain akan menggunakan logo PN. Calon, mana keseluruhan calon itulah. Cuma kita belum tentukan pembagian kursi. Jadi siapa yang dapat kursi mana, parti mana yang akan letakkan calon itu akan diputuskan bila dah selesai nantilah. Sekian, saya Syahidah Zakaria. Rentasan malam di TV pada hari ini.